Kedah. Dan seterusnya, saudara, kita ke Sabah bersama rakan penyampai Adrian Saudi. Silakan, Adrian. Puri, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Seorang kanak-kanak perempuan rentung manakala ibunya parah selepas rumah didiami mereka musnah dalam kebakaran yang membabitkan 4 buah rumah di Kampung Tombongan Putatan awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 3.30 pagi itu, identiti mangsa yang rentung belum dikenal pasti manakala ibunya Siti Sarta Muhammad Azmi, 26 tahun, melecur 50% pada badannya. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran tersebut pada pukul 3.35 pagi. 3 jentera bersama 22 anggota bergegas ke lokasi kejadian bagi operasi memadam kebakaran. Operasi memadam tamat pada pukul 7.15 pagi dan mayat kanak-kanak terbabit diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut manakala ibu kanak-kanak yang melecur masih menerima rawatan di hospital. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melalui Jabatan Lanskap akan melaksanakan kajian menyeluruh bagi penyelesaian jangka panjang mengatasi hakisan pantai di Taman Awam Teluk Likas Kota Kinabalu. Perancangan itu termasuk membina tembok penahan di sepanjang pantai Taman Awam itu. Hakisan dipercayai berpunca daripada kesan ombak kuat terutama pada musim tengkujuh yang menyebabkan pokok di tepi pantai tumbang selain batu besar yang menjadi penghadang tebing turut terjejas. Menurut pengarah Jabatan Lanskap DBKK Walter Kingson, pihaknya melakukan pemantauan setiap hari di lokasi hakisan dan melaporkan kepada jabatan sekiranya keadaan bertambah buruk. Apa yang kita buat sekarang ialah setiap hari kita monitor, kita ambil rekod setakat mana paras hakisan yang berlaku. Kita ada bagi tanda, kita tandakan tab tu untuk memberitahu pengunjung untuk tidak masuk ke satu kawasan yang terhakis dan juga yang berkemungkinan akan memberi risiko kepada pengunjung, terutama sekali kanak-kanak. Beliau memberitahu pemberita RTM di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas masalah hakisan di Taman Awam Teluk Likas. Menurut Walter, hakisan pantai di kawasan awam terbabit berlaku sejak pertengahan tahun lalu namun semakin teruk sekitar September tahun lepas. Untuk keselamatan, beliau menasihati pengunjung Taman Awam ini supaya sentiasa berhati-hati dan mengawasi anak masing-masing bagi mengelak kejadian tidak diingini. Puspanita Cawangan Sabah berada pada landasan tepat ke arah menjayakan dasar memperkasa wanita yang diisytihar kerajaan tahun ini. Penasihat Puspanita Cawangan Sabah Tan Sri Sukarti Wakiman berkata ia dapat dilihat menerusi pelaksanaan program dan aktiviti yang menjurus ke arah pemerkasaan wanita. Katanya sebagai persatuan yang dinaungi perkhidmatan awam, ahli Puspanita perlu sentiasa komited mendokong, menyebar luas dan menjayakan dasar-dasar yang dilaksanakan kerajaan. Tan Sri Sukarti yang juga setiausaha kerajaan negeri berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan kali ke-35 Puspanita Cawangan Sabah 2018 di Likas. Beliau mahu 6,837 ahli Puspanita seluruh Sabah terus menjadikan Puspanita sebuah persatuan yang kukuh dan dinamik bagi merealisasikan misi dan objektif penubuhannya. Tan Sri Sukarti turut melahirkan penghargaan terhadap kejayaan program dan aktiviti yang dilaksanakan Puspanita sepanjang tahun 2017 yang telah memberi manfaat kepada ahli Puspanita, keluarga, masyarakat dan negeri amnya. Jelasnya penglibatan Puspanita dalam acara-acara rasmi kerajaan telah menyumbang kepada kejayaan dan kelancaran program sama ada di peringkat negeri maupun daerah. Semua sekolah di Parlimen Kalabakan disaran untuk mewujudkan jawatan kuasa motivasi sekolah dalam usaha meningkatkan kesedaran kepentingan pendidikan dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Anggota Parlimen Kalabakan Datuk Seri Abdul Gapur Saleh berkata jawatan kuasa tersebut bukan sahaja berupaya menyentik semangat berkaitan peri pentingnya pendidikan demi masa hadapan, malah sekaligus akan dapat meningkatkan pencapaian akademik di sekolah.
Saya minta semua sekolah di Kelabakan untuk mengadakan satu perjumpaan motivasi antara anak-anak dan ibu bapa. Kerana kecemerlangan anak-anak kita bukannya diberi oleh guru saja, bahkan ibu bapa yang penting kerana mereka ini lama di rumah daripada di sekolah. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan awal persekolahan kepada lebih 1,300 pelajar dan program galakan membaca di Dewan Al-Farabi SMK Kuhara Tawau. Dato' Abdul Ghafur berkata, dalam menuju transformasi nasional TN50, rakyat di negara ini memerlukan modal insan yang berilmu dan berpendidikan dalam mencorakkan kemajuan dan pembangunan negara 30 tahun akan datang. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Mirzadi Angkasapuri. Silakan.